Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Naimah untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku pada tahun 2014. Masa tu nenek Naimah baru sahaja meninggal dunia. Naimah sekeluarga terdiri daripada 4 orang. Naimah, adik perempuan dia dan mak ayah Naimah, 4 orang. Naimah sekeluarga ni memang tinggal di rumah nenek lah daripada dulu lagi. Jadi bila nenek dah meninggal dunia, rumah tu diwariskan kepada mak Naimah. Tinggallah dia orang berempat sekarang ni di rumah tu. Rumah tu ada 3 bilik. Dulu satu bilik adalah bilik nenek, bilik arwah nenek. Satu bilik lagi bilik mak ayah Naimah, dan satu bilik lagi bilik Naimah dan juga adik perempuan dia berkongsi bilik. Jadi sekarang ni bila nenek Naimah dah meninggal dunia, bilik nenek Naimah tu, bilik paling besar, dah jadi bilik mak ayah dia. Naimah pula dan adik dia dapat bilik masing-masing. Adik Naimah pindah tidur di bilik mak ayah dia dulu. Dalam kisah ni, Naimah ceritakan perkara yang misteri, perkara yang menakutkan berlaku selepas kematian nenek dia. Tak tahulah kenapa berlaku perkara ni. Kata Naimah, lepas nenek dia meninggal dunia, ada satu makhluk ni yang berkeliaran dalam rumah. Semua orang dah nampak benda ni. Naimah dan mak dia mula-mula nampak. Naimah, mak dia, adik dia dan juga ayah dia, semua je dah pernah nampak benda ni. Benda ni ataupun makhluk ni merupakan satu makhluk yang berwarna hitam. Jelmaan perempuan berambut panjang yang kesemua badan dia hitam daripada atas sampai bawah. Kata Naimah, benda ni dia nampak macam bayang-bayang, tapi bukan bayang-bayang, dia punya hitam tu macam bayang-bayang. Kadang-kadang boleh nampak jelas, kadang-kadang tak nampak jelas. Kalau time nak nampak jelas tu, boleh nampak biji mata dia warna merah dan mulut dia tersenyum memandang ke arah Naimah. Masa mula-mula kena tu, Naimah ingat lagi. Malam tu macam biasa, Naimah tidur seorang diri dalam bilik. Macam yang saya beritahu tadilah, Naimah sekarang ni dah tidur seorang-seorang dalam bilik. Bilik Naimah ada satu katil yang agak besar, saiz queen lah. Dulu Naimah kongsi bilik tu dengan adik dia. Jadi sekarang ni adik Naimah dah tidur di bilik sebelah. Dapat bilik masing-masing, seorang satu bilik. Malam tu Naimah tidur macam biasa awal. Sekitar pukul 9 lebih malam dah tidur. Jadi perkara ni berlaku sekitar jam 12 lebih tengah malam. Naimah bangun sebab dia terasa panas. Jadi bila dia bangun tu, dia celik mata, dia tengok adik dia sedang tidur di atas lantai bilik. Tak ada bantal, tak ada selimut, terbaring macam tu je atas lantai bilik. Jadi Naimah pun tegur lah, "Dik, Dik, kau ni dah kenapa tidur atas lantai macam tu? Mana bantal?" Memang tak pelik sebenarnya kalau adik dia nak tidur dalam bilik tu. Sebab masih lagi tak biasa tidur asing-asing. Tapi bila dia dah tegur adik dia, adik Naimah ni tak bagi respon apa-apa. Jadi Naimah nak tegur sekali lagi. Masa dia nak tegur tu, sebelum dia tegur tu, tiba-tiba Naimah terdengar daripada bilik sebelah, bilik adik dia, bunyi adik dia bersin. Dia dengar macam tu 12 lebih tengah malam. Kalau dah sebut family ni, dengar bunyi bersin pun kita dah tahu siapa yang bersin. Contoh kalau mak kita sendiri bersin dekat dapur, kita dalam bilik, kita tahu itu suara mak kita. Itulah yang berlaku pada Naimah malam tu. Adik dia bersin di bilik sebelah. Bila Naimah dengar je adik dia bersin macam tu di bilik sebelah, bulu roma dia serta-merta meremang. Naimah dah jadi takut nak pandang jelmaan adik dia yang sedang baring di atas lantai bilik dia tu. Naimah tarik selimut dia, tutup muka macam tu. Naimah dia berdebar, dia mulalah membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, semualah yang dia tahu dibaca. Kemudian perlahan-lahan diturunkan selimut. Dia tengok sekali lagi. Bila diturunkan selimut tu, bukan adik dia yang baring atas lantai bilik, tapi makhluk tu, makhluk perempuan yang serba hitam tu, berambut panjang,
sekarang ni dah duduk macam ni. Duduk macam tu, daripada baring dah duduk macam ni dan dia bangun. Bila dah nampak macam tu, Naimah pejam mata, baca ayat kursi. Dia baca berapa kali, dia buka mata sikit, dia nampak makhluk ni, makhluk yang menyerupai perempuan berambut panjang warna hitam ni, mula melangkah keluar daripada bilik dia, menembusi pintu bilik, keluar daripada bilik dia. Itu adalah kali pertama Naimah ternampak benda ni. Keesokan harinya, Naimah ceritakan perkara ni pada mak dia. Rupa-rupanya mak dia dah ternampak lebih awal daripada tu. Jadi sekarang ni dah 2 orang yang nampak benda ni. Ini peringkat permulaan lah. Masa Naimah kongsikan cerita ni, semua orang dah tengok. Jadi orang yang ketiga terkena gangguan benda ni adalah adik perempuan Naimah. Satu malam ni, adik perempuan Naimah, lebih kurang jam 1 pagi lah, menjerit kuat dalam bilik tidur dia. Jadi masa tu, bila semua orang dah dengar adik Naimah ni menjerit kuat macam tu, semua orang menggelupur lah, bangun keluar daripada bilik, terus pergi ke bilik adik Naimah ni. Mak ayah Naimah sendiri, dia orang tanya, kenapa, apa yang dah jadi. Jadi adik Naimah ni ceritakanlah apa yang berlaku pada dia. Dalam bilik adik Naimah ni, dia sama juga macam bilik Naimah, katil queen. Sebab dulu bilik tu adalah bilik mak ayah dia. Jadi bila nenek dah meninggal, macam yang saya cerita awal tadilah, mak ayah Naimah ambil bilik arwah nenek. Naimah dan juga adik dia dapat bilik seorang satu, semuanya katil besar. Jadi malam tu, apa yang berlaku, apa yang membuatkan dia menjerit ketakutan macam tu, sebenarnya masa dia sedang lena tidur, tiba-tiba dia terasa belakang badan dia ditolak oleh seseorang. Dia tidur mengiring, pandang ke arah tembok, menghadap tembok. Bila adik Naimah ni rasa belakang badan dia tu ditolak oleh seseorang, dia pun pusing, dia dah agak dah. Ini mesti kakak dia, mesti Naimah yang tidur. Sebab kadang-kadang tu memang macam tu dia orang ni, tidur dalam bilik satu sama lain, sebab rindu kan nak tidur berdua. Jadi bila dia pusing, betul lah Naimah yang baring dekat sebelah. Jadi pada masa tu, adik Naimah ni rasa tak best lah kan. Dah lena tidur, tiba-tiba kakak dia bergurau macam tu, tolak macam tu. Dia pun cakap, "Kak, kenapa ni kak tolak adik macam ni? Janganlah." Macam tu lebih kurang. Tapi bila adik Naimah cakap macam tu, dia tengok kakak dia ni, Naimah ni, tak buat apa-apa pun. Baring keras macam tu je. Mata tengok ke atas siling, tanpa berkelip. Masa tu dia dah mula rasa meremang, rasa lain macam. Kenapa pula kakak aku ni kan? Jadi pada masa tu, adik Naimah mulalah membaca Al-Fatihah. Dia baca je Fatihah, dia tutup muka dia macam ni, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil. Dia baca macam tu. Bila dah selesai baca Al-Fatihah, dia turunkan tangan dia. Bila dia turunkan tangan dia, sekarang ni kakak dia dah tak ada dekat sebelah, tapi benda lain pula yang ada. Benda yang baring dekat sebelah dia ni, tak lain tak bukan adalah lembaga hitam tu. Lembaga perempuan yang serba-serbi hitam tu, badan hitam, rambut hitam panjang, berbaring dekat sebelah dia. Dan benda ni bangun daripada katil, turun ke bawah, dia mula berjalan sama macam kakak dia dulu, yang kakak dia berlaku pada kakak dia hari tu. Benda ni berjalan menembusi pintu, keluar daripada bilik. Sebab itulah dia menjerit ketakutan, adik Naimah ni. Jadi sekarang ni dah ada 3 orang yang kena gangguan di rumah tu. Tinggal ayah Naimah seorang lagi yang belum kena. Tapi Naimah ni, dia dah syak dah. Ayah ni mesti dah pernah kena. Cuma dia bukan jenis yang bercerita, tak heboh lah, jenis yang tak suka heboh-hebohkan benda ni. Naimah dah banyak kali try nak korek rahsia ayah dia. Naimah dah banyak kali tanya, ayah pernah kena tak gangguan macam kami ni, macam kita orang bertiga ni? Tapi ayah Naimah dia susah nak buka mulut. Tapi lamalah mengambil masa, berbulan-bulan. Akhirnya satu hari Naimah tanya, ayah dia pun ceritalah. Memang betul, ayah dia pun kena rupanya. Dah lama dah kena, cuma dia tak cerita. Satu hari ni, masa tu waktu maghrib, ayah Naimah solat maghrib seorang-seorang dalam bilik dia. Mak Naimah masa tu dia mandi rasanya lah. Naimah dan juga adik dia ada di ruang tamu. Sedang ayah Naimah nak solat ni,
Masa tu macam biasalah, dia angkat takbir, dia baca Fatihah apa semua kan. Dia pun rokok lepas tu sujud. Masa tu rakaat pertama. Bila dia bangun semula nak sambung rakaat yang kedua, masa itulah dia terperasan. Dekat atas katil dia nampak macam ada benda. Padahal atas katil tu kosong. Benda tu adalah arwah nenek Naimah, mak mertua kepada ayah dia lah. Nenek masa tu dia berbaring dalam keadaan yang berkafan, macam jenazah, macam mayat. Bayangkanlah perasaan ayah Naimah masa tu. Masa tu rakaat kedua. Tapi tak apa, ayah Naimah dia tenang aja. Dia teruskan solat rakaat kedua. Bila dah selesai rakaat kedua tu, dah siap tahiyat awal tu, dia pun bangun semula nak teruskan rakaat ketiga. Bila ayah Naimah bangun nak teruskan rakaat ketiga, ayah Naimah ternampak benda ni. Bukan lagi arwah nenek yang berbaring. Sekarang ni benda ni dah berubah jadi lembaga hitam tu. Lembaga perempuan yang semuanya hitam, daripada atas kepala sampailah ke kaki, dengan mata merah dia, dengan mulut tersenyum tu. Benda ni daripada baring, dia bangun, dia berjalan, dia tembus dinding keluar daripada bilik tu. Itulah yang ayah Naimah kena. Sekarang ni semua orang dah kena. Jadi benda ni, mak Naimah dia memang orang kampung tu lah, asal situ. Ayah Naimah ni orang luar. Jadi yang kenal ramai orang adalah mak Naimah, kenal orang-orang lama. Adalah seorang makcik ni, dia ni bukan ustazah, dia ni bukan juga bomoh, tapi orang yang ada ilmu lah pasal benda-benda ni. Dia ada kepercayaan dia. Kata makcik ni, penduduk kampung yang dah berusia ni, dia cakap korang tunggu 44 hari. Dia cakap selepas 44 hari insya-Allah benda ni akan hilang. Katanya makcik ni lah, makcik tua ni. Makcik tua ni cakap dalam masa 44 hari ni ada pilihan, sama ada nak tinggalkan rumah tu, tinggal di rumah lain, berpindah sekejap. Lepas 44 hari barulah pindah masuk dalam rumah tu. Itu pilihan pertama yang keluarga Naimah boleh buat. Pilihan yang kedua pula, tinggal aja kat rumah tu, tahan je lah gangguan. Sebab katanya makcik tua ni, gangguan ni akan sekejap-sekejap. Sekejap ada, sekejap tak ada. Macam tu lah. Kata makcik ni. Dan Naimah sekeluarga buat keputusan untuk stay aja dekat rumah tu. Tapi sampai sekarang ni, dah lebih daripada 44 hari, dah bertahun-tahun, benda ni masih lagi ada, tapi tak kerap macam dulu lah. Naimah, mak dia dan juga adik perempuan dia tu utamanya, selalu sangat terasa macam diperhatikan, dan senang nampak benda ni melintas-lintas dalam rumah. Tapi sekarang ni gangguan tu dah tak teruk macam dululah. Nampak sampai boleh tidur sekali dalam bilik apa semua, dia semua melintas-lintas aja di ruang tamu, di dapur. Sampai sekarang Naimah tak tahu apa kaitan makhluk ni dan nenek dia. Itulah kisah yang diceritakan oleh Naimah, berlaku kepada dia sekeluarga selepas nenek dia meninggal dunia. Berlaku pada tahun 2014. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Umairah untuk memudahkan cerita. Perkara ni dah lama berlaku. Masa tu Umairah masih lagi belajar. Belajar di sebuah IPT di negeri Johor. Tapi Umairah ni, dia bukan orang Johor. Dia asal Kedah, lahir di Kedah. Memang kampung dia lah, rumah mak ayah dia di Kedah. Mak ayah Umairah ni, dia bekerja sebagai cari pendapatan melalui kebun getah. Diorang adalah pengusaha kebun getah. Ada kebun getah sendiri yang agak luas lah. Dengan duit toreh getah tu lah, mak ayah Umairah besarkan Umairah, sekolahkan Umairah, sampailah Umairah berjaya melanjutkan pelajaran di IPT di negeri Johor. Jadi Umairah ni memang dah biasa hidup susah. Dah banyak kali dia tolong mak ayah dia menoreh daripada zaman sekolah lagi. Bila dah sambung belajar, dah masuk IPT di Johor tu, Umairah setiap kali cuti semester dia akan balik. Balik dia akan tolong mak ayah dia pergi menoreh. Mak ayah Umairah ni tak suka sebenarnya. Umairah balik cuti tolong dia orang. Sebab dia orang maklumlah sayang kan anak perempuan. Balik cuti semester dia orang nak Umairah ni rehat lah, puas-puas. Tapi nak buat macam mana kan, Umairah ni dia tetap berdegil nak tolong juga mak ayah dia. Samalah macam masa perkara ni berlaku.
Umairah tak tahulah dia semester berapa dah masa tu. Dia balik cuti, balik ke Kedah. Dia memang dah pesan awal-awal dekat mak ayah dia, balik nanti Umairah nak tolong mak dengan ayah menoreh macam biasalah. Jadi siapa-siapa dia dah pesan lah, dah pesan pada mak dia, esok mak tolong kejutkan Umairah. Sebab apa tu, siapa-siapa yang dah biasa menoreh, dia tahulah macam mana awal kena bangun nak toreh getah untuk hasil yang terbaik lah. Masa perkara ni berlaku sekitar jam 4 pagi, mak ayah Umairah pun kejutkan Umairah. Umairah pun bangunlah, bangun bersiap, ikutlah mak ayah dia pergi ke kebun getah. Dekat aja, belakang rumah aja, tapi luas lah belakang rumah tu. Masa tu dekat kebun getah mak ayah Umairah ni, dia ada satu tempat untuk solat. Dekat situlah biasanya mak ayah dia solat. Dia macam lebih kurang macam pondok macam tu lah, ada tikar, ada sejadah apa semua, boleh makan minum dekat situ. Jadi Umairah ni bila dia dah bangun, dah pergi ke kebun tu, dia pergi menoreh dulu. Mak ayah dia duduk dekat pondok tu sekejap, rehat minum air lah sebelum apa, mula menoreh. Umairah pergi dulu menoreh, pakai lampu apa semua kan, bawa lampu apa, bawa pisau toreh tu, mulalah menoreh daripada satu pokok ke satu pokok. Bagi orang yang tak biasa, menoreh seorang-seorang jam 4 pagi memang satu perkara yang menakutkan. Dengan suasana kebun getah, kita dah boleh bayang lah macam mana. Macam saya ni dah biasa tengok kebun getah macam mana. Kalau pukul 4 pagi memang gelap gila lah, memang seram lah. Tapi Umairah ni kategori yang berani. Nampak apa, pokok getah bersusun-susun, berbaris-baris macam biasa. Umairah mula menoreh. Sedang dia menoreh tu, dia nampak daripada jauh mak ayah dia dah mula keluar daripada pondok, mula menoreh, tapi agak jauh lah pokoknya. Jarak antara satu sama lain tu jauh-jauh. Umairah pula sedang dia menoreh tu, dia terperasan satu benda bergerak lebih kurang 3-4 pokok dekat depan dia dalam gelap. Melalui lampu yang terpancar dekat dahi dia tu, dia nampak ada orang sedang berjalan melepasi pokok-pokok getah milik mak ayah dia dalam kebun tu. Tapi kata Umairah, masa tu dia fikir orang ni memang betul orang lah, perempuan orang tu. Sebab pakaian dia, bentuk badan dia memang tak pelik, cara dia berjalan apa semua kan, pakai selipar, pakai kain batik, baju pun macam baju orang kampung, tak ada apa yang pelik, memang nampak macam perempuan biasa. Tapi yang peliknya, dia berjalan tak pakai lampu, tak pakai apa, selamba aja berjalan dalam kebun getah orang 4 pagi. Takkanlah nak curi getah kan? Kalau nak curi getah ni biasanya memang geng-geng yang penagih dadah ni semua. Tak ada yang perempuan pakai elok macam tu nak berjalan dekat dalam apa, kebun getah jam 4 pagi. Umairah perhati aja perempuan ni. Perempuan ni berjalan perlahan-lahan menuju ke arah sebatang pokok. Umairah macam terpukau masa tu. Masa ni lah, bila sampai aja dekat pokok tu, Umairah terkejut. Sebabnya perempuan ni mula memanjat dengan sangat laju. Memanjat sampailah ke atas pokok, jauh ke atas pokok. Dan kata Umairah, benda ni dia seolah-olah merangkap, menegak. Dia macam cicak, dia memanjat, laju naik ke atas. Bila nampak aja perempuan ni manjat pokok getah macam tu, Umairah menjerit ketakutan, menjerit kuat. Lepas tu nampaklah mak ayah dia datang, berlari menuju ke arah dia. Mak ayah Umairah tanyalah kenapa. Umairah masa tu tak boleh nak bercakap. Jadi mak ayah Umairah ni sebenarnya memang dia orang dah agak lah, mesti nampak sesuatu. Jadi mak ayah Umairah bawalah Umairah ke pondok. Ayah Umairah buat air penawar apa semua kan. Buka termos tu yang ada air tu, dituang dalam cawan, dia mulalah membaca. Ayah Umairah ni dia ada kebolehan jugalah, kebolehan macam mengubat lah. Dia bagilah minum air tu. Jadi lepas Umairah ni dah minum, dia dah tenang apa semua, barulah dia cerita apa yang berlaku. Jadi dipendekkan cerita, hari tu tak jadilah menoreh. Dia orang balik semula ke rumah. Dan semenjak pagi tu, Umairah memang dah trauma. Tak boleh nak pergi menoreh awal sangat. Pukul 4 pagi macam tu dia tak berani. Dia akan tunggu hari cerah sikit, barulah dia akan tolong mak ayah dia pergi menoreh di kebun getah tu. Itulah kali pertama dan kali terakhir Umairah terserempak dengan benda-benda macam ni, benda-benda makhluk halus ni. Itulah kisah yang diceritakan oleh Umairah, terserempak dengan makhluk halus.
di kebun getah milik mak ayah dia. Untuk kisah ketiga ni, saya akan gunakan nama samaran Sufian untuk memudahkan cerita. Sufian dan 3 orang kawan dia ni, dia orang berempat ni adalah peminat genre seram. Dia orang suka menonton cerita seram, movie seram, suka menonton di channel-channel YouTube seram, bercerita kisah seram. Lepas tu geng-geng yang urban explorer ni pergi ke tempat-tempat yang dah terbengkalai, tempat-tempat yang dah lama ditinggalkan, dan dia orang minat tim paranormal, jenis yang rakam-rakam cari hantu ni. Dia orang suka benda-benda macam tu. Perkara ni berlaku semasa Sufian dan juga kawan-kawan dia dapat satu idea nak tiru macam mana tim paranormal ni buat. Bawa kamera, bawa handset, masing-masing bawa handset, bawa lampu suluh apa semua. Dia orang nak pergi ke satu lokasi, lokasi yang dah lama terbengkalai, dah lama ditinggalkan lah, kosong. Lokasi itu adalah sebuah gereja. Kata penduduk tempatan, dekat gereja yang dah kosong tu, gereja yang dah lama tak digunakan tu, memang ada berlaku perkara-perkara mistik dekat situ. Jadi Sufian dan 3 orang kawan dia buat keputusan pada satu malam untuk pergi ke gereja tinggal tu. Diorang berempat naik kereta pergi. Sampai dekat situ, mula-mula masing-masing macam agak-agak juga nak buat ke tak nak buat. Sebab masing-masing ni bukannya berani sangat, cuma acah-acah berani. Tapi disebabkan diorang dah sampai dekat situ, dah jauh drive semua kan, takkanlah nak balik macam tu saja. Macam rugilah kalau balik. Semata-mata disebabkan rasa takut. Kalau takut, tak payah buat daripada awal. Macam tu. Jadi diorang pun turun daripada kereta, jalanlah berempat masuk ke kawasan gereja yang dah ditinggalkan tu. Dekat bahagian luar ni ada satu tembok batu yang tebal. Pada tembok batu tu dia ada macam satu lengkungan. Lengkungan ke dalam. Dalam tembok tu ada lengkungan, dan dalam lengkungan tu yang bentuk separa bulat tu, besar tu, ada 2 patung. Satu patung ni patung perempuan berwarna putih. Semuanya putih. Satu patung tu elok, tak ada cacat celah lah, daripada kepala sampailah ke kaki, berdiri tegak. Yang satu lagi hanya tinggal kaki saja dekat bawah, dekat dia punya base tu, dekat tapak dia tu ada kaki sikit. Yang lain semua dah hancur. Jadi dia orang suluh ke arah patung tu. Masa tu dia orang berempat, semuanya nampak patung tu, keadaan patung tu. Masa tu sebenarnya dia orang ni menggigil, semuanya menggigil sebab ketakutan. Tak ada seorang pun yang jenis berani masa tu. Tapi yelah, dia orang berempat, dia orang terus berjalan rapat, mula menyuluh ke seluruh kawasan tu. Mula-mula dia orang fikir nak masuk dalam bangunan utama, bangunan gereja, tapi macam tak cukup berani untuk pergi. Jadi masa tu dia orang buat keputusan, dia orang bincang lah dekat situ juga, bincang macam ni je lah. Malam ni kita pergi dekat kawasan luar ni je, kita tengok dekat luar ni je, lain kali kita datang lagi, kita masuk ke dalam. Jadi masing-masing setujulah. Jadi mulalah menyuluh ke kawasan sekeliling tu sambil merakam video melalui handset. Rakam punya rakam, dia orang pun sampai semula dekat depan, dekat tembok besar tadi, tembok yang tembok batu yang dalam, ada lengkungan dalam tu. Bila dia orang suluh semula ke arah tembok tu, dia orang tengok patung yang berada dalam lengkungan tu, lengkungan ke dalam tembok tu, sekarang ni tiba-tiba dah jadi 2. Tadi ada satu kan, satu yang sempurna daripada kepala sampai kaki, sekarang ni dah ada 2 patung perempuan yang sempurna. Tadi ada satu je, satu lagi tinggal kaki kan. Macam mana boleh ada 2? Dan patung perempuan yang kedua ni, dia dalam keadaan yang menoleh, berdiri dalam keadaan menoleh ke arah kanan. Bila tersuluh aja benda tu, masa ni Sufian lah orang pertama yang suluh ke arah tembok tu buat kali kedua. Bila dia tengok ada patung tu, dah ada 2 patung tu, dia bagi tahu kawan dia seorang ni, weh tengok ni. Lepas tu semua orang dengar, semua orang tumpu ke arah Sufian. Kenapa? Tu tengok patung tu. Bukan tadi ada satu ke patung? Kenapa ada 2? Macam tu. Bila dah macam tu, boleh nampak cahaya ni bergegar. Sebab masing-masing dah menggeletar macam tu, pegang torchlight. Bila nampak aja benda ni,
Masing-masing nak cabut lari dah, tapi tak lari lagi masa tu. Tiba-tiba patung ni yang dalam keadaan menoleh ke kanan ni, dia toleh ke depan, pandang ke arah dia orang berempat. Masa tu Sufyan terus menjerit, lari. Dia jerit macam tu. Semua berlari keluar daripada kawasan gereja tu, masuk kereta. Jadi dia orang teruslah memecut balik ke rumah masing-masing. Itulah kisah kali pertama dan kali terakhir Sufyan dan 3 orang kawan dia ni pergi cuba buat aktiviti tim paranormal dalam keadaan yang tak bersedia. Sampai sekarang ni memang dia orang dah tak pernah cuba dah buat benda tu. Tapi katanya Sufyan, walaupun terkena macam tu, dia tetap rasa berpuas hati. Sebab dia berikan peluang tengok benda-benda pelik macam ni. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.